sebab kenapa penulisan lirik sangat bermanfaat. Nombor satu, kepada mereka yang meminati bidang penulisan amnya. Penulisan lirik ini membantu anda dalam pelbagai cara. Tak kira anda seorang penulis novel ataupun anda seorang penulis lakon layar, filem ataupun TV, ataupun anda seorang wartawan, ataupun anda seorang copywriter di syarikat pengiklanan, ataupun di mana saja anda sebagai seorang penulis, penulisan lirik boleh membantu anda dalam pertama, mempertingkatkan kebolehan anda menulis. Bagaimana? Penulisan lirik adalah satu cabang penulisan yang tersendiri. Dia bukan macam sajak. Dia bukan macam penulisan skrip. Dan dia bukan macam penulisan kewartawanan ataupun sebagainya. Dia adalah penulisan lirik yang mana dia terhad kepada suku kata ataupun bait-bait kata ataupun syllables. Contohnya, kalau kita ambil lagu lirik saya, Sampai Tua contohnya. Dinda kau masih paling jelita. Okey, ada 5 suku kata di line yang pertama dan 5 suku kata di line yang kedua. Walau da di da 11 suku kata di line yang ketiga. Da di da 4 suku kata di line keempat. Da di da du. Line kelima, 5 suku kata. So, macam itulah dia. Itulah suku kata. Jadi, dalam penulisan lirik ni, kita terhad kepada suku kata. Justru itu, kita mesti mempunyai kebolehan untuk satu, memilih perkataan-perkataan yang tepat. Kedua, menulis dengan economical. Macam sajak kita tak perlu economical. Walaupun economical adalah satu ciri penulisan yang baik, yang berkesan. Tetapi dalam sajak kita tidak perlukan economical. Katalah dalam sajak kita boleh sebarang je, lantak engkau lah. Macam, oh kau begitu cantik jelita matamu, bulat bagaikan burung hantu di tengah malam yang tidak ada cahaya. Itu lambak ayat tu kan. Tapi dalam lirik kita tak boleh buat macam tu. Mata kau bulat, macam burung hantu. Dia dah terlebih satu syllable sedih tu. Okay. Mata kau bulat, macam burung hantu. Itu. Penulisan lirik ni kita kena ada keupayaan untuk pilih perkataan-perkataan yang tepat dan menjana perkataan ataupun ayat dengan concise, dengan tepat sekali dalam suku kata itu. Jadi belajar menulis lirik, kita dapat belajar untuk pilih perkataan dan pilih ayat, dan satu lagi yang besar, kita boleh cepat cari pilih ayat dengan cepat. Kita akan melatih otak kita untuk cepat pilih ayat. Apakah kata seerti untuk sudu, camca, ataupun sudu, camca, apa lagi ada? Apakah perkataan yang seerti untuk akibat, natijah, macam tu. Apakah perkataan seerti untuk bulan, purnama, macam tu. Otak kita, kalau kita belajar menulis lirik, kita akan cepat untuk pilih ayat, pilih perkataan. Sebab kita telah berlatih begitu kan. Walaupun anda lihat saya seorang yang gagap, bila dalam Berbunga Rambang saya pilih ayat, nak pilih satu perkataan tu punyalah lama. Tetapi kalau bila saya duduk depan typewriter atau ada pen di kertas, saya akan berfikir dengan lebih cepat lagi daripada saya bercakap. Sebab tu saya seorang yang gagap, kerana otak saya yang besar ini mempunyai sinaps-sinaps yang tidak cukup banyak untuk menampung dia. Sebab tu dia gagap. Anyway, itu ialah untuk dipersoalkan oleh para saintis. Hari ini untuk penulisan lirik, tadi saya cakap ada 2 sebab sekurang-kurangnya kenapa kita bermanfaat daripada penulisan lirik. Nombor 1 ialah dia membantu kita meningkatkan penulisan kita. Nombor 2, dia membantu kita untuk menjana pendapatan pasif. Apa itu pendapatan pasif? Google dulu sendiri, saya pun dah lupa apakah dia punya definition yang sebenar. Tetapi pendapatan pasif ni, macam kita tulis lirik, kita buat sekali siap, dan apabila dia telah di-publish, telah di-release, kita tak payah buat lagi apa-apa terhadapnya, dan kita akan menjana pendapatan daripada royalty kita. Kalau lagu tu lagi hit, lagu tu malas segar, lagi banyaklah royalty kita akan dapat. Dan royalty ni, dia adalah sepanjang hayat kita. Kalau saya bisa hidup 225 tahun,
maka sepanjang itulah saya terus mendapat nikmat daripada royalti penciptaan saya. Dan apabila saya telah al di bawah, meninggal dunia dan maka zuriat-zuriat saya ataupun waris-waris saya akan terus menikmati royalti saya. Itulah dia untuk menjana pendapatan pasif. Okey, itulah sebab kenapa semua para penulis atau orang yang meminati bidang penulisan mesti belajar menulis lirik. Untuk dua perkara itu. Dan hari ini saya nak kongsi bagaimana untuk berlatih menulis lirik dengan bagus. Pada satu ketika dahulu, apabila saya lebih muda daripada saya semalam, maka saya telah banyak berlatih menggunakan haiku. Apakah itu haiku? Haiku is a short Japanese poetry ataupun puisi-puisi sajak-sajak Jepun yang pendek dan ringkas. Haiku menggunakan kaedah 5-7-5, iaitu 5 bait suku kata di baris pertama, 7 suku kata di baris kedua dan 3 suku kata di baris 5 suku kata di baris yang ketiga. Okey. Ceng, ceng, ceng. Itu dia haiku. Lihat, baris pertama tu ada 5 suku kata, baris kedua ada 7 suku kata dan baris ketiga ada 5 suku kata. Dengan berlatih haiku ni, kita boleh mempercepatkan pemikiran kita untuk pilih ayat dan untuk form sentence. Bila kita buat haiku ni, kita jangan risau pasal grammar, kita jangan risau pasal nahu atau tata bahasa kita. Yang penting kita nak menyampaikan sesuatu maklumat ataupun kita nak menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau pendengar. Itu yang penting. Katalah kita subject matter kita katalah subject matter kita adalah mengenai kereta kuning, okey. Ni subject matter kereta kuning. Apa pun haiku yang kita buat, kita letak satu subject matter. Apa kita nak buat sehari ni? Pasal kita suka perempuan yang tinggi lampai contohnya. Subjek matter dia perempuan tinggi lampai. Atau kita suka baca surat khabar di internet. Baca surat khabar di internet, subjek matter dia. Tapi buat masa ni subjek matter saya nak buat kereta kuning sebagai subjek matter saya. Okey, saya nak cakap kereta kuning milik kekasihku paling laju. Dan kereta kuning milik kekasihku yang tinggal di Damansara paling laju di seluruh Damansara. So, world of the story, subjek kita atau cerita kita adalah sinopsis cerita kita adalah kereta kuning milik kekasihku yang tinggal di Damansara adalah paling laju. Okey, contohnya. Okey, sekarang kita buat ayat menggunakan haiku. Contoh kereta kuning. Okey, dah 5 perkataan dah 5 suku kata kat situ. Kereta kuning milik kekasihku paling laju. Okey, lain pertama. Kereta kuning. Kuning pula. Kuning. Milik kekasihku. Okey, milik kekasihku hanya ada 6 suku kata. Bagaimana kita nak tambah lagi satu suku kata? Okey. Kereta kuning milik kekasihku. Okey, senang aja. Milik si kekasihku. Milik si kekasihku. Tambah si je lengkap satu lagi suku kata. Syllable. Kereta kuning milik si kekasihku paling laju. Contohnya paling laju tak cukup apa? Tak cukup satu syllable kan. Okey, saya ada banyak trik binawai yang saya boleh guna pakai. Kereta kuning milik kekasihku palinglah laju. Okey, boleh tak? Palinglah laju. Dah jadi satu haiku yang simple. Okey, mari kita bikin lagi lain. Kita pasal subjek matter kereta kuning juga. Okey. Kereta kuning milik kekasihku. Okey. Atau kita tukar yang lain. Kekasihku. Si kekasihku. Okey, tengok. Si kekasihku. Atau sang kekasihku. Ataupun kasih hatiku. Kasih hatiku. Okey, kasih hatiku.
Yang memiliki kereta. Yang kasih hatiku memiliki kereta. Okey, memiliki kereta Memiliki kereta. Memiliki kereta. Okey, 7. Kasih hatiku memiliki kereta kuning yang laju. Okey, ni sebenarnya tak apa bagus tapi anda boleh belajarlah kan. So beginilah dia haiku. Dapatkan satu subject matter dan tulis go around it. Okey, saya akan bagi contoh yang terakhir untuk hari ni. Okey, ni kita buat lain pula. Hei kekasihku, ke mana laju sangat berkereta Okey. Hei kekasihku, ke mana laju sangat. Okey. Ke mana laju sangat. Ngan kereta kuning. Dengan kereta kuning. Nampak. Hei kekasihku, ke mana laju sangat dengan kereta kuning. Okey, macam itulah. Kalau kita tak ada apa nak buat, kita tulislah. Kita belajarlah menulis haiku sendiri-sendiri. Jadi apa akan saya buat ialah saya memang berhasrat untuk mengadakan webinar dan seminar bersemuka untuk dalam kursus penulisan lirik dan kreatif. Okey, terima kasih kerana menonton. Di samping buat tutorial, saya sebenarnya berlatih menggunakan Stream Deck ini. Okey, bye-bye. Saya akan tekan end of the recording. Jumpa lagi. Wow!